Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua, bertemu kembali dalam channel ini untuk berita Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini saya akan kongsikan kepada Anda semua satu lagi berita terkini berkaitan dengan politik. Tapi sebelum saya teruskan perkongsian ataupun berita politik ini, terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini. Dan tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda boleh subscribe channel ini sekarang supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini, isu terkini, perkembangan terkini dalam negara ini. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan berita terkini ini, di mana Perikatan Nasional hari ini lancar Kabinet Bayangan yang mana janji keluar kenyataan tentang dasar. Perikatan Nasional PN hari ini mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan ataupun jawatan kuasa portfolio untuk memberikan respon terhadap pelbagai dasar yang diperkenalkan Kerajaan Kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dinamakan sebagai Ketua Ahli Parlimen PN, manakala Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai timbalannya. Hamzah Zainuddin pula kena sebagai Ketua Pembangkang. Muhyiddin yang juga Ahli Parlimen Pago berkata, Ahli Parlimen terbabit diberikan portfolio mereka berdasarkan kemahiran dan pengalaman dalam kerajaan serta latar belakang dalam bidang masing-masing. Kami setuju bahwa Sekretariat PN akan mengeluarkan kenyataan dasar mengenai semua perkara apakah dasar kami mengenai ekonomi, alam sekitar, pertahanan, keselamatan dalam negeri. Kami akan membentangkan dasar kami supaya rakyat tahu bahwa kami bersedia untuk memikul tanggung jawab besar jika diberi mandat untuk memerintah negara, katanya dalam sidang media di Kuala Lumpur selepas pemukiman Ahli Parlimen Perikatan Nasional hari ini. Muhyiddin berkata dasar itu merupakan kesinambungan daripada wawasan kemakmuran bersama yang diperkenalkan pentadbirannya selama 17 bulan. Dasar-dasar itu dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini apabila kita membentangkan rancangan pembangunan Malaysia ke-12, asasnya ialah wawasan kemakmuran bersama. Ia merentasi sempadan kaum melihat keperluan rakyat dari segi ekonomi, perkongsian kekayaan dan lain-lain, katanya. Antara 26 parlimen itu termasuklah bekas menteri daripada pentadbiran Muhyiddin Yassin sebelum ini serta ahli parlimen Perikatan Nasional Penggal pertama. Daripada senara itu, ahli parlimen Putrajaya Razzi Zidane yang juga bekas menteri pendidikan ditugaskan untuk menerajui Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Ahli Parlimen Indra Mahkota daripada Bersatu Saifuddin Abdullah yang juga bekas Menteri Luar Negeri ditugas ke Kementerian Pengajian Tinggi, portfolio yang pernah dipegangnya sebagai timbalan menteri sewaktu bersama dengan Barisan Nasional. Ahli Parlimen Bersatu Penggal pertama yang turut dinamakan ialah Ahli Parlimen Tasik Kulugor Wan Saiful Wan Zan yang ditugaskan untuk mengawasi Kementerian Komunikasi Digital serta Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal untuk menyeliah Kementerian Luar. Ahli Parlimen Bagan Serai Idris Ahmad daripada PAS pula ditugaskan untuk menjaga portfolio hal ehwal agama, manakala Ahli Parlimen Kubang Keria Tuan Ibrahim Tuan Man mengetuai Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu sahaja berita terkini berkaitan dengan politik yang saya ingin dapat kongsikan kepada Anda semua. Di mana hari ini Perikatan Nasional telah melancarkan Kabinet Bayangan yang menjanjikan keluar kenyataan tentang dasar-dasar ekonomi negara. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan salurkan dalam channel ini. Sekian saja untuk kali ini, sekian dan terima kasih, kita jumpa lagi. Lebih 2 dekade selepas dipecat dari UMNO, Anwar dipilih sebagai Perdana Menteri ke-10 susulan pembentukan kerajaan campuran dan Barisan Nasional BN. Gabungan Parti Sarawak, GPS, dan Gabungan Rakyat Sabah, JRS, apabila tiada gabungan yang mendapat majoriti mudah selepas PRU 15 lalu. Bagaimanapun, pemerhatian politik berkata perjalanan politik dan kedudukan Kerry kini sangat berbeza dengan apa yang pernah dilalui oleh ketiga-tiga bekas pemimpin UMNO itu. Atas sebab itu, tindakan menyamakan pemecatan Kerry dengan mereka yang lain sebagai tidak tepat menurut Zin. Zin juga berkata Kerry juga dilihat tidak mempunyai hubungan dan rangkaian yang meluas dan besar seperti Anwar dan tokoh-tokoh lain. Sebelum ini Anwar paling kerap memetik nama-nama individu tokoh dari luar negara yang dianggap rapat dan menjadi kenalan baiknya.
Tetapi kata Zain, memiliki rangkaian antarabangsa juga bukan satu faktor yang dominan dan tidak relevan. Apa yang lebih penting bagi Kyrie adalah hubungan mesra dengan media, khususnya para wartawan dan pemberita. Menurut Zain, berhubungan seorang ahli politik dengan media tempatan adalah penting terutamanya bagi yang mau menjadi Perdana Menteri. Ini karena katanya dalam persediaan menjadi seorang Perdana Menteri, ianya bergantung kepada sokongan ahli-ahli parti dan rakyat Malaysia. Katanya image yang baik hanya dapat disampaikan kepada ahli parti dan rakyat melalui laporan media-media tempatan. Hubungan Kyrie dengan media juga tidaklah semesra seperti mana yang dimiliki Anwar Muhyiddin dan Mahathir. Malah ada pemerintah tempatan mengeluh bahwa Kyrie lebih melayan pemberita media luar negara berbanding media tempatan. Samsul Amri Baharudin dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM juga sendah dengan Zain. Katanya persamaan Kyrie dengan tokoh-tokoh yang lain hanya boleh dilihat daripada aspek teknikal, yaitu dipecat oleh UMNO. Menurut Samsul, Kyrie dipecat sewaktu Presiden Ahmad Zahid Hamidi berada di kedudukan paling dominan dalam parti. Tanpa Zahid, Anwar tidak dapat jadi PM10, katanya kepada Malaysia Now. Sebelum ini, penganalisis politik tempatan membayangkan keputusan MKT UMNO memecat Kyrie beberapa individu lain dalam usaha untuk menjauhkan diri parti itu daripada pengaruh dan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN yang diterajui Muhyiddin. Kyrie mesti membina strategi masa depannya, pertamanya dalam jangka pendek di sekitar mengatasi pengaruh dan kekuatan Zahid walaupun dia ada keluar daripada UMNO, kata Samsul. Ketika ditanya apakah benar wujud persamaan antara Kyrie dan Anwar seperti yang digembar-gemburkan oleh netizen di media sosial sejak kebelakangan ini, dia menegaskan secara umumnya kedua-dua tokoh ini tidak persamaan. Perbezaan besar yang boleh diletakkan pada perjuangan mereka. Katanya Anwar bermula sebagai aktivitas pelajar Islam yang membela penduduk kampung miskin, dan beliau kemudian menerjui Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM yang turut menentang BN sebelum menyertai UMNO. Kyrie pula katanya bermula sebagai pegawai lantikan politik dalam kerajaan bapa mertuanya, Abdullah. Persamaan keduanya adalah Anwar dan Kyrie berusia muda ketika dipecat, dan kedua-duanya cergas dan berkorban. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu lagi berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua, di mana gambaran masa hadapan untuk Kyrie Jamaluddin dalam politik. Jadi jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Jangan lupa tekan butang lonceng, oke? Supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan, salurkan dalam channel ini dari semasa ke semasa. Jadi untuk sokongan Anda itu adalah perlu bantuan untuk channel ini dapat berkembang dengan baik. Jadi subscribe Anda adalah sangat berharga buat channel ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi, Malaysia Madani.